Bila reaktor shutdown, bila kita nak patah balik, bila reaktor shutdown secara seperti design masa earthquake 8.9 tu, dia dah masuk, benda ni dia masuk daripada bawah, dia masuk dan dia halang reaction. Bila dia halang reaction, tak mungkin lagi ada neutron capture, sebab semua neutron dah dihalang oleh benda ni. Jadi neutron capture dah tak ada. Jadi sekarang ni penghasilan masih ada daripada fission process, daripada decay of radioactive parent dan sebagainya. Benda ni masih boleh ada, dia boleh ada. Tapi bila decay, patutnya dia decay dengan dua cara, tapi sekarang satu cara dah tak ada, tinggal satu saja. Jadi dengan perlahan, jadi buat pada mulanya itu yang kata, bila reaction stop, neutron dah tak dihasilkan lagi, elemen ni dia masih boleh dihasilkan melalui ini dengan melalui ini. Dia dihasilkan sampai ke satu tahap yang mana decay of parent dah tak ada dah. Sebab parent semua dah decay, kebanyakannya dah decay, dan dia start cool down, dia start natural decay dengan banyaknya. Jadi bahan radioaktif sebenarnya yang itulah dia punya teori dia. Bila dia tak duduk situ selama-lamanya, dia akan decay. Yang tu kita panggil radioaktif, sebab tak stabil. Dia ada sekejap, ada lama-lama dia tak ada. Jadi yang ni yang kata radioactive decay ni, dia dihasilkan oleh decay parent dia decay, jadi benda ni dia pun decay dan dia pun hilang. So populasi dia pun hilang. Yang tu yang sampai dekat sini ni dia makin berhenti. Kejap minum air kejap. Okey, sambung balik Yang tadi kita cakap pasal dia kenapa temperature naik lepas kita shutdown reaktor. Itu yang kita shutdown reaktor, temperature naik. Kalau kita tak shutdown reaktor, temperature dia normal. Tapi dia naik tu, dia naik sekejap, dia naik dalam masa satu hari, dia naik, lepas tu dia akan start turun balik. Tapi yang tu adalah property nuclear reactor. Kita shutdown je, temperature akan naik. Dan sebenarnya yang tu yang menjadikan yang jadi kebanyakan masalah di semua nuclear reactor. Saya nak terangkan, bila temperature naik ni, dia punya kesan dia adalah benda ni boleh cair, yang kita panggil meltdown. Meltdown tu dengar bunyi gemuruh, tapi sebenarnya meltdown tu maksudnya cair. Melt down, dia cair ke bawah. Dan yang apa yang maksud, kita tengok balik dekat sini yang ni adalah reactor core. Dia ada fuel pin. Dan kalau kita zoom in dalam ni, yang ni yang kita nampak, yang ni lah fuel pin. Tadi fuel pin dan control rod. Tapi benda ni boleh cair Yang fuel pin ni, uranium ni dia cair pada 2865 darjah Celsius. Dan dia punya fuel pin, iaitu cladding dia ni, dia boleh cair pada 1700 darjah Celsius. Dan ini yang kita panggil meltdown. Kalau dia cair ni, kesannya sebenarnya adalah, saya cuba buka yang lain kesannya adalah, katakan kita ada reactor pressure vessel RPV, fuel core ni dia duduk dekat sini, fuel core. Lepas tu kita ada banyak fuel pin ni lah. Cuba lukis fuel pin. Cara dia disejukkan sebenarnya, dia ada air masuk. Saya cuba lukis dengan benda ni lah, tunjuk air masuk, dia lalu ke bawah dan dia lalu ke atas. Dia penuhkan ke bawah ni dan dia lalu ke atas. Saya cuba lukiskan, dia lalu ke sini, ke celah-celah fuel pin ni dia lalu ke celah-celah ni, naik ke atas, dan dia akan mendidih macam dalam ceret. Lepas tu dia yang pendidihan itu, dia akan disalurkan keluar, salurkan ke pipe tadi tu. Jadi bila meltdown, masalahnya yang ni normal, maksudnya air boleh lalu. Yang takutnya adalah apabila meltdown terjadi. Alamak, reactor vessel warna biru, patutnya warna hitam. Core ni yang asalnya duduk kat tengah-tengah ni, bila dia cair, sebab core warna hitam, bila dia cair, dia boleh terkumpul kat bawah ni. Sebab dia dah cair lah, dia bukan solid lagi. Dia terkumpul, dia panas terkumpul. Tapi sebab ada air sejuk,
dia panas ni, panas betul, tapi air sejuk masuk, dia lalu ke bawah. Dan sebab air sejuk campur dengan yang panas ni tiba-tiba dia beku, bukan beku ais, dia jadi solid balik. Dia daripada dah cair, benda besi, dia dah lebur, lepas tu bila kena sejuk dia jadi keras balik. Dan bila dia jadi keras balik, yang masalahnya air ni dah tak boleh lalu ke atas dah. Air ni dah tak boleh tembus. Sepatutnya dia lalu ke sini, tapi air ni dah tak boleh tembus. Yang tu yang kita takut. Yang ni yang panggil meltdown. Katanya dekat Fukushima dah ada partial meltdown. Maksudnya mungkin dah ada meltdown dah dekat bawah-bawah ni. Yang tu kita tak pasti. Tapi khawatirnya meltdown ni macam ni. Meltdown ni dia tak rosakkan, dia tak explode, dia tak terbakar. Dia bukan macam bom. Paling teruk sekali yang akan jadi kat nuclear reactor, dia bukannya meletup ke apa, dia tak meletup, dia cair. Reaktor core ni core ni cair, dia cair ke bawah dan dia blokkan coolant. Bila dia blokkan coolant, benda-benda ni dia akan jadi panas. Yang dekat atas ni dia akan jadi panas, dia akan terus panas sebab dia dah tak ada coolant. Dia akan terus panas dan dia akan cairkan keliling-keliling dia, dan apa-apa liquid yang ada dekat sini dia akan jadi steam. Dia akan jadi steam. Dia akan memberi tekanan. Yang paling kita takut sebenarnya adalah ni reactor pressure vessel. Yang saya kata steam tadi, sebenarnya dia dekat luar ni, bila dia panas dia boleh cairkan benda ni. Dan bila dia cairkan ni, bahan-bahan radioaktif ni, dia dah, dulu kita kata dia dalam pellet tu dia boleh contain radioaktif, tak boleh keluar daripada pellet. Tapi bila dia cair, perisai tu dah tak ada. Bila dia dah cair, dia dah jadi semua sama, dah tak ada perisai. Tu yang kita khawatir. Jadi tak ada perisai sini. Yang ni pun boleh cair, the pressure vessel ni pun boleh cair, dan hilang perisai nombor 3. Tapi kita masih ada perisai nombor 4 tu. Yang perisai paling besar sekali adalah Raymond Building tu. Sebenarnya dalam containment building ada satu je reaktor, bukannya ada 2 macam sini. Tapi yang kita takut adalah yang bila cair ni, dia panas, dia akan jadi steam. Steam ni dia menolak, steam ni dia akan tolak containment building ni, dia akan tolak keluar, dan dia boleh memecahkan building daripada dalam. Ni containment building tak berapa nampak. Containment building dia besar. Yang kita tunjuk tadi, yang ini containment building ni. Yang ni adalah yang paling penting sekali. Jadi steam ni dia boleh pecahkan containment building daripada dalam. Kalau dia pecah, semua ni dah cair, semua ni terus kepada atmosfera, dan udara, angin apa semua dia boleh ambil. Angin apa semua dia boleh, angin daripada luar, angin laut ke bayu ke, dia boleh ambil dan dia boleh lepaskan kepada atmosfera. Dan semua ni sekarang ni dah jadi radioaktif, sebab udara ni dah sentuh dengan bahan radioaktif daripada reaktor. Yang ni yang kita takut. Sebab tu kita nak containment building ni sentiasa kukuh. Okey, sekejap Okey, kita cakap pasal containment building kena sentiasa kukuh. Saya balik dulu sini. Containment building ni dia kena sentiasa kukuh sebab pressure daripada steam dia boleh tembak, dia boleh pecahkan containment building pada luar, dan kita tak mau. Yang tu adalah perisai terakhir, dan kita nak maintain kan, kita nak sentiasa benda ni sentiasa kukuh. Tapi bila pressure terlalu tinggi, benda ni boleh pecah. Jadi apa mereka kena buat sebenarnya, mereka kena tebukkan sikit lubang dalam containment building ni. Mereka kena buatlah cara macam mana pun. Tak sebenarnya tebuk lubang, mungkin dia dah ada, mungkin containment building ni sendiri dah ada valve mana-mana dia boleh buka, dan dia boleh keluarkan sikit steam ni, high pressure steam ni daripada dalam. Kita kalau boleh kita nak keluarkan dia sikit, dan kita keluar ni pun dia masih dalam acceptable level, sebab kita tahu radioactivity adalah natural. Kita jalan dekat luar ke, kita makan makanan ke, kita cuma dapat 2 milisievert setahun. Jadi yang mereka release ni pun jauh lebih rendah daripada 2.4 milisievert setahun. Yang pentingnya mereka nak kena keluarkan steam, sebab kalau mereka keluarkan steam, tekanan dekat dalam ni dah berkurang, dan containment building ni boleh diselamatkan. Yang steam ni sebenarnya dia bukannya radioaktif teruk sangat pun. Yang steam ni asalnya dia daripada sini, yang bocor ni, dia bukannya core, dia bukannya uranium, dia bukannya
fission product dan sebagainya. Dia cuma air yang pernah lalu, air liquid, dia lalu ke celah-celah ni, dia lalu ke celah-celah fuel pin ni, dia lalu ke sini ya. Air ni dia lalu ke sini, dia lalu, dan bila dia panas dia jadi steam, dan bila dia jadi steam, yang steam ni lah yang tekan ni, dan steam ni yang sebenarnya yang kita lepaskan. Dia steam ni dia pernah cecair, dan cecair ni pernah lalu antara fuel pin yang highly radioaktif ni. Jadi kita kena assume steam ni juga radioaktif. Yang tu yang kita buat assumption lah. Kita kata mungkin fuel pin ni, sebab dia ada dua perisai yang sini. Satu, fuel pellet ni sendiri adalah perisai, radioaktiviti tak boleh keluar. Adalah fuel pin ni sendiri radioaktiviti tak boleh keluar. Tapi kita buat assumption, katakan radioaktiviti dah keluar, dah tembus perisai satu, dah tembus perisai dua. Jadi steam yang lalu ni dia juga radioaktif, dan steam yang lalu ni dia lalu ke celah-celah ni, dia lalu dan dia keluar ke kebocoran yang meningkatkan tekanan kepada containment building ni. Dan steam ni yang kita kena lepaskan, sebab kalau dia pecah lagi banyak steam keluar. Jadi apa dia buat, dia kena tebuk sikit sementara, buka valve ke apakah, lepaskan sikit steam untuk kurangkan tekanan. Tapi ada masalahnya adalah benda ni, yang uranium pellet yang kat tengah ni, uranium pellet, dia dibuat daripada UO2 ceramik kan. Itu pasal dia punya temperature dia tinggi, UO2. Yang dekat luar ni, fuel pin ni, dia dibuat daripada zirconium. Zirconium ni masalahnya adalah dia banyak kelebihan. Sebenarnya masalah dia tu kurang, tapi bila accident ni yang ada timbul kemasalah. Zirconium sebenarnya dia bagus sebab dia tak tangkap neutron. Maksudnya neutron boleh tembus daripada sini pergi ke sini melalui zirconium. Zirconium dia tak tangkap neutron, dan juga heat transfer property dia juga bagus. Sebab tu zirconium ni material yang bagus dipakai dekat fuel pin. Tapi zirconium ni dia dekat high temperature, dia bila dia boleh react dengan H2O. Susah juga. Dia boleh react dengan H2O, dan apa dia jadi hydrogen gas H2 dan zirconium oxide, zirconium O2. Dan yang masalahnya adalah sini, dia jadi hydrogen gas H2. Masalahnya H2 ni adalah satu gas yang berbahaya, sebab dia boleh combine dengan oksigen dan dia jadi air. Kalau dia combine dengan oksigen, dia jadi air. Dia panggil hydrogen combustion, dan dia hasilkan tenaga sangat-sangat banyak bila hydrogen combine dengan oksigen. Yang ni juga yang kita pakai untuk hantar space shuttle kepada angkasa lepas. Kita pakai satu tank hydrogen, satu tank oksigen, dia combine, masa dia lancar. Yang tu yang menyebabkan dia boleh pergi dengan daya yang begitu kuat lah. So sekarang ni zirconium ni, kalau temperature dia sangat-sangat panas, yang kita assume dekat sini, dia boleh react dengan hydrogen, dan dia produce bukan hydrogen, dia boleh react dengan air yang kita guna sebagai liquid ni untuk coolant ni. Dia boleh react dan dia boleh hasilkan gas hydrogen. Hydrogen ni dia steam sebenarnya